ada dakwaan sebenarnya dia kata macam mana kita nak kata orang awam ni dia mazhab Asy'ari. Sifat 20 pun dia orang tak tahu. So betul kalau kita katakan orang awam ni kalau dia ni tak reti ataupun tak tahu sifat 20, dia kira tak beriman, tak beriman. Baru ni ada orang nak sebarkan akidah Imam Syafi'i. Tak apalah, baguslah niat tu. Dia bukan sembang kita kata tiba-tiba keluar sifat 20 sifat 20 ke, ataupun kita kata sembang rambang, sembang kedai kopi. Tak, itu susun. Kena dibezakan dua perkara. Bila kita bincang tentang akidah, mesti dibezakan kedua perkara. Yang pertama, gharsul aqidah. Yang kedua, darsul aqidah. Jadi ini yang tidak ada pada golongan-golongan selain mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kembali lagi kita ke siri podcast Tanwir atau podcast terang. Kita terang dan bukan serang, insya-Allah. Untuk episod yang kedua, kita akan berbicara berkenaan dengan sekarang ini isu yang berlegar di media sosial dan juga di luar media sosial berkenaan dengan kefahaman kita tentang apa isu-isu akidah semasa lah. Sekarang ni banyak dibincangkan Ustaz Ustaz Faiz Naki, banyak dibincangkan di media sosial, dan insya-Allah kita akan cuba untuk sentuh ataupun address isu ini dalam konteks yang lebih santai tapi berlandaskan dengan disiplin ilmu supaya dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat ataupun para penonton dan dapat menggarap kefahaman yang betul ataupun kefahaman yang sahih berkenaan dengan isu yang kini banyak dibincangkan ataupun diperkatakan pada hari ini. Dan insya-Allah bersama dengan kita di podcast Tanwir hari ini ialah dua orang ilmuwan muda graduan Al-Azhar, Al-Azhari, bersama dengan saya Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih Al-Azhari, merupakan mudir kepada Akademi Pemikiran Turath Al-Mustanir. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz Alhamdulillah sihat. Baik, Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan kita pada hari ini, jemputan khas kita Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Naqiyuddin Al-Azhari yang juga merupakan graduan Al-Azhar Syarif, insya-Allah bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk berkongsi ilmu beliau. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Hari ni Ustaz berjubah hitam kacak, segak kan ni saya tengok. Hazam min fadli rabbi. Hazam min fadli, masya-Allah. Ustaz Naki memang sentiasa segak. Ini orang rumah bagi kalau datang sini ni. Alhamdulillah. Untuk makluman para penonton, hari ini kita akan bersama dengan dua orang asatizah muda kita, ilmuwan muda, untuk membicarakan tentang isu berkenaan dengan isu akidah, Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ari khususnya. Hari ini kita boleh tengok antara yang dibincangkan ataupun banyak kita lihat posting-posting di media sosial ataupun video-video yang tular di TikTok, di Facebook Ustaz banyak ada perdebatan, ada yang mengecam pun tak kurang juga berkenaan dengan isu Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah ni? Kemudian dengan mazhab Al-Asy'ari ataupun Al-Asy'ariyah. Kan? Jadi kadang-kadang orang sekarang ni banyak orang cakap dekat media sosial, betul ke orang Islam kat Malaysia ni semua bermazhab Asy'ari? Nak sebut Al-Asy'ari pun tersasul. Jadi macam mana? Betul ke kita semua nama dekat Malaysia ni kebanyakannya bermazhab ataupun berakidah dengan mazhab Asy'ari? Siapa Ahli Sunnah wal Jamaah ni sebenarnya? Dan kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah ini sering dikaitkan ataupun sinonim dengan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah? Jadi mungkin boleh Ustaz kongsikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah. Terima kasih saudara moderator Ustaz Amir Afif, yang saya hormati Ustaz Faiz Al-Fatih Al-Azhari. Jadi berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh saudara moderator tadi berkenaan siapakah yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga kenapa
khususkan kepada dua kelompok sahaja, iaitu Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Sebelum saya jawab soalan tu, kita tengoklah dalam media sosial ada satu video dia buat satu soalan. Dia tanya kepada orang yang dia di mall, hal anta asy'ari? Kemudian ada seorang tu menjawab, la, ana lastu asy'ariyan, ma indi sya'ar. Dia kata Itu video apa bahasa Arab kan? Video. bahasa Arab. Cuba terjemahkan sikit tak? Penonton kita nak tahu. Dia sebut, Ha. adakah anda asy'ari? Maka dia kata, saya bukan asy'ari kerana saya tak ada rambut. Sebab rambut dalam Dia bahasa Arab sya'ar. dia sebut sya'ar. Sya'ar, Jadi okey. dia tak ada rambut, jadi dia bukan asy'ari. Jadi itu video untuk prank lah. Maksudnya tanya orang merata-rata tentang asy'ari dan Dia saja nak memperburukkan Asy'ari ke ataupun dia dekat video tu dia ditulis lah, nanti mungkin akan ditunjukkan video tu, mempertikaikan bahawa majoriti umat Islam ni berada di atas Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Itu point dia lah Itu kan. point dia. Itu point dia. Jadi kita melihat kepada konteks kita di Malaysia juga, benda-benda tu juga dimainkan. Dia tanya, orang awam tak pandai nak sebut pun Al-Asy'ariyah. tak pandai nak Terkeluar perkataan Sya'ari, syariah pula jadi. Syariah pula. Jadi Maksudnya terbawa-bawa ada pemainkan benda tu di mereka Malaysia. mempermainkan perkara-perkara yang seperti itu. Jadi kita nak menjawab bagaimanakah kita nak memahami bagaimana maksud orang awam bermazhab dengan mazhab Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Tapi sebelum daripada itu, kita akan terangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, ahlun itu merujukkan kepada ahli ataupun pengikut ataupun satu golongan. Jadi kita boleh sebut sebagai contohnya Ahlul Bait. Maksudnya golongan yang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh ahlun tu kita boleh nisbahkan kepada sesuatu golongan. Manakala as-sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi daripada perkataan, daripada perbuatan, daripada pengakuan dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi lawan kepada As-Sunnah adalah Al-Bid'ah. Jadi Ahlus Sunnah adalah golongan yang mengikuti sunnah Rasulullah pada sudut perbuatan, perkataan dan juga pengakuan Rasulullah SAW. Manakala Al-Jamaah adalah satu kelompok yang disepakati, iaitu kelompok yang daripada para sahabat dan daripada para tabi'in yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kenapa dia dikhususkan kepada golongan Al-Asy'ariyah dan juga Maturidiyah? Kerana perkara ini disebut oleh ramai para ulama. Antaranya yang boleh saya sebut Al-Imam Al-Qushayri yang wafat pada tahun 465, Al-Imam Izzuddin Abdul Salam menyebut perkara yang sama, Burhanuddin An-Nasafi, Al-Zailai, Tajuddin As-Subki dan banyak lagi. Cuma saya nak ambil satu contoh yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Imam Al-Murtada Al-Zabidi yang mengarang kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Dia menyebutkan bahawa iza utliqa Ahlus Sunnati fal muradu bihi al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Apabila disebut sahaja Al-Sunnah, direct disebut itu. Betul. Ini adalah pernyataan yang terang. Apabila disebut sahaja Ahlus Sunnah, maka yang dimaksudkan dengannya adalah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Begitu juga saya ambil satu lagi contoh daripada Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Mu'aidun Ni'am wa Mubidun Niqam, dia menyebutkan bahawa wa haula al-Hanafiyyatu wasy-Syafi'iyyatu wal Malikiyah wa fudala'ul Hanabilah walhamdulillah fil aqaid yadun wahidatun kulluhum ala ra'yil ahli sunnati wal jamaah yadinu nallaha ta'ala bi tariqati syekh sunnah Abil Hasan Al-Asy'ari. Jadi ini juga pernyataan penyaksian daripada Imam Tajuddin As-Subki yang menunjukkan bahawa umat Islam
berada di bawah akidah yang diketuai oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Masya Allah. Hmm. Jadi cukup jelas kan. Saya kan kalau boleh kita datangkan tadi Ustaz Naki datangkan dengan kalam para ulama yang muktabar sebenarnya berkenaan ataupun ulama yang ulung lah. Kita boleh kata begitu jelas. Ahli Sunnah wal Jamaah, Maturidi dan juga Al-Asy'ariyah. Maksudnya zaman sebelum ni lagi dah sebenarnya perbincangan ni mungkin dah berlega dan sudah pun diberikan penjelasan oleh ulama masa zaman tu. Tapi Ustaz, kita dah jelas dah Ahli Sunnah wal Jamaah ni siapa dan kenapa Asy'ariyah Maturidiyah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita. Siapa Imam Asy'ari ni ya? Baik, sebelum kita masuk bicara tentang Imam Asy'ari tu, mungkin kita tengok sikit lah berkenaan dengan isu penentuan Ahli Sunnah itu kepada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ya. Betul? Ada beberapa kalam yang berlega. Yang pertamanya daripada Safarini, dan antaranya adalah daripada Imam Az-Zabidi sendiri dalam Ithaf. Dia menyebut bahawa Ahli Sunnah itu yang pertama adalah Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, dan yang ketiga adalah Ahli Hadis. Ahli hadis. Itu yang ketiga. Cuma dipanggil sebutan Ahli Hadis ini, dia ada kita kata perbincangan di sisi para ulama. Ada setengah menganggap bahawa diri mereka sebagai ahli hadis. Kerana apa? Kerana mereka banyak telah hadis, buat kelas-kelas hadis. Jadi sebab tu dia anggap mereka ni apa? Ahli hadis. Jadi sebenarnya yang ditahqiq oleh guru kami Maulana Syekh Usama Said Al-Azhari, ahli hadis yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah apa? Majoriti ahli hadis. Dan bila kita tengok balik majoriti ahli hadis, mereka mengikut aliran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ada disebut oleh Al-Fadhil Dr. Umar Muhammad Nur dalam podcast dia Ua kan. Dia ada cerita, pertama ahli hadis ini ada dua, ada ahli hadis yang nazari, ahli nazar, dan ada ahli hadis yang awam. Jadi ahli hadis yang nazar ni mewakili majoriti, sebab Imam Al-Baihaqi, Imam semua ni. Abu Amr Ad-Dani dan sebagainya. Maka mereka ini hakikatnya sepakat dengan Al-Imam Asy'ariyah, seperti Al-Baqillani dan sebagainya. Siapa lagi? Imam Daruqutni, Abu Zar Al-Harawi. Ni semua ahli hadis ni. Maka mereka mengemukakan dan akidah tersebut dengan riwayat-riwayat hadis dengan bersanadnya, seperti Al-Baihaqi dalam kitab Asma' wa Sifat. Dia bawakan apa yang dia i'tiqadkan itu, apa yang diriwayatkan itu sepakat dengan apa yang dibuat oleh Imam Asy'ari. Jadi sebenarnya secara tahqiq kita sebut adalah ahli hadis yang sebenarnya pun kita kata apa? Asy'ariyah juga Maturidiyah. Jadi kalam Safarini, kalam Murtada Zabidi pada nukilannya, tak silap saya dinukil daripada Tajuddin As-Subki berkenaan dengan sebahagian ahli sunnah itu adalah ahli hadis. Bila kita tengok balik, sebenarnya hakikatnya ahli hadis yang dimaksudkan juga adalah sebenarnya masuk dalam golongan Asy'ariyah. Dan bila waktu Syekh Ahmad Taib datang, pernah kan saya tanya, ada orang kata Syekh Ahmad Taib marah saya kan. Padahal bukan. Dia nak sebut kata soalan tu menyedihkan dia sebab apa? Itulah yang menjadi polemik dalam masyarakat. Bukan saya menyebabkan dia sedih, bukan. Soalan yang penting tu. Soalan tu sangat penting. Kalau tak penting, dia takkan elaborate sampai panjang. Dia kan dia sebut dia dalam apa sengkang terjemahan tu dia kata saya akan terangkan juga walaupun panjang waktu. Dia kata apa yang penting dia sebut. Bila kita tengok dalam sanad perawi, orang yang berkhidmat hadis, pensyarah hadis ini adalah hakikatnya semua Asy'ari. Ibn Hajar Asy'ari, Imam Nawawi Asy'ari, Ala'i Asy'ari, Ibn Asakir Asy'ari, sampai ke Imam Baihaqi Asy'ari, sampai ke seluruh semua adalah Imam adalah Al-Asy'ari. Jadi sebab tu bila kita tahqiq balik dalam realiti, maka sebenarnya bila kita lihat ahli sunnah memang confirm dia adalah Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Kemudian mungkin saya tambah sikit lagi sebelum kita masuk pada pengenalan Imam Hasan Asy'ari. Sebenarnya mengenai bahasan Asy'ari itu Dr. Maknur dia terang dah sebelum ni, dan saya rasa itu cukup untuk penonton rujuk.
Boleh rujuk. Cuma boleh rujuk tu lah kan. Nanti kita bagi link ke bawah. Kita kata gini, apa mazhab Asy'ari, kenapa dia kita kata apa, orang yang bila disebut tentang akidah aja rujuk mazhab dia. Kenapa? Kita elaborate sikit panjang. Pertama, kena faham tradisi Islam ini, pembahagian ilmu akidahnya, ilmu hukum hakam, itu fiqhnya, itu ilmu tasawuf, berdiri di atas hadis Jibril alaihissalam. Hadis Jibril ni untuk apa, pengetahuan penonton. Maksudnya Jibril alaihissalam diriwayatkan, kalau kita tengok hadis 40 kan, hadis yang kedua daripada hadis 40 tu, berupa dengan rupa manusia. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW 3 soalan. Pertama, iman. Kedua, Islam. Ketiga, ihsan. Dan iman, Nabi jawab, jawapan baginda itu dengan rukun iman yang 6. Islam, dijawab dengan rukun Islam yang 5. Dan ihsan adalah bahawa engkau beribadat kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah sampai akhir hadis lah. Jadi, ulama mengatakan bahawa iman yang dirujukkan dalam hadis itu merujuk kepada satu ilmu yang telah diolah dan diperincikan oleh golongan yang dipanggil sebagai mutakallimin. Maka mereka namakan ilmu yang memperincikan tentang persoalan iman itu sebagai ilmu kalam, sebagai ilmu akidah, ilmu asma' sifat dan sebagainya lah, yang diketahui namanya dalam kitab-kitab. Kemudian yang kedua, yang memperincikan tentang solat, puasa, zakat dan sebagainya, itu hukum hakam. Dan orang yang memperincikan adalah fuqaha, faqih, ahli fiqh. Kemudian yang memperincikan tentang masalah bagaimana hal ihwal kita ketika beribadat, melihat Allah ke, ataupun melalai ke, ataupun sebagainya ke, teringat nak pergi angkat baju ke, nak teringat nak pergi goreng nasi ke, nak pergi ambil anak ke, maka itu kita kata keadaan yang lalai ketika beribadat. Jadi macam mana keadaan nak lari daripada kelalaian, nak bawa kepada musyahadah, ingat pada Allah Ta'ala, ini diperbincangkan oleh ulama dengan ahli sufi. Jadi masing-masing ada kita kata pengkhususannya. Betul. Boleh? Jadi, memang puncanya 3 besar lah. 3 yang besar. Ya. Memang betul. Secara umum umat Islam dianjur mengaji semua. Ulama dianjur mengaji ke semua akidah, fiqh dan juga tasawuf. Tapi memang satu lumrah dalam kelompok ini, seseorang itu cenderung pada sesuatu bidang. Betul. Maka dia akan mendalami bidang itu sampai ke peringkat yang terakhir. Jadi lumat habis. Jadi orang yang lumat dalam bidang akidah yang kita boleh sebut adalah Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan kita khususkan kepada bumi Malaysia ni Abdul Hasan Asy'ari kerana dia lebih masyhur dalam kalangan kita. Jadi kita kata apabila sepakat umat ini melihat bagaimana usaha yang dibuat oleh Abu Hasan Asy'ari bagi memperincikan persoalan akidah. Bagaimana perincian soalan akidah tu? Yang pertama, menghimpun semua ayat-ayat berkaitan, menghimpun semua hadis-hadis berkaitan. Kemudian membahaskan semua dalil-dalil yang berkaitan bagi menyabitkan akidah orang Islam. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Imam Hasan Asy'ari. Dia bukan sembang, kita kata tiba-tiba keluar sifat 20 ke, ataupun kita kata sembang rambang, sembang kedai kopi. Tak, itu susun bermanhaj dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang special Abu Hasan Asy'ari adalah apa? Dia menolak mana-mana cubaan untuk menyeleweng akidah Islam ini. Mana-mana siapa cuba nak bagi keraguan, contoh Tuhan di langit, dia akan pertahankan. Waktu Tuhan duduk di atas arash. Waktu contohnya Tuhan tak boleh nampak nanti dekat akhirat. Jadi dia akan membatalkan perkara tersebut dan mempertahankan apa yang dinukilkan daripada akidah Nabi SAW. Itu kita sebut specialnya maksudnya. Maka tidak ada pada golongan-golongan yang lain. Kalau contoh, kita sebut Imam Syafi'i. Baru ni ada orang nak sebarkan akidah Imam Syafi'i. Tak apalah, baguslah niat tu. Tapi sejauh mana pendetailan perbahasan akidah yang dikemukakan tadi? Tidak ada kita sebut sedetail yang dan seholistik atau menyeluruh seperti mana yang dibawa oleh Asy'ari di madrasah dia. Sebagai penyusun. Ya, jadi kiranya ada di kalangan ulama Asy'ari ini
mempertahankan akidah dengan melawan golongan-golongan yang menyimpang, ahli Mu'tazilah, ada melawan ahli falsafah, dan ada membincangkan dengan erti pembandingan agama dengan Nasara dan sebagainya, kan. Jadi ini yang tidak ada pada golongan-golongan selain mereka. Maka sebab tu umat seluruhnya menilai usaha tersebut dan menjadikan dia sebagai satu kita sebut pegangan. Dia tak pelik dia Asy'ari. Boleh, itu yang saya nak sebut. Saya teringat pula dalam disiplin ilmu kita pun kita ada mabadi' asyarah kan. Ya, betul. Dan ada untuk ilmu akidah ni dia ada maudhi' dia. Ya. Maudhi' ke apa? Maudhu' dan juga yang pengasas tu apa? Itu wadi'. Wadi' kan. Dia punya pengasas tu memang kebanyakannya dia akan terus rujuk kepada Asy'ariyah dan Maturidi. Ya, memang. Dan masuk wadi' tu yang mengasas dengan bukan arti kata akidah tu tak ada. Tetapi maksud wadi' tu ialah menyusun secara sempurna. Itu semua sepakat tentang isu akidah ini yang menyusun secara sempurna dengan arti kata dua sudut saya sebut pada segi penyabitan dengan dalil-dalilnya yang cukup lengkap, kemudian dengan menolak apa-apa keraguan yang datang, dia panggil antitesis kan, istilah antitesis. Maka itu kita panggil tidak ada pada selain daripada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Dan insya-Allah itu mungkin kita boleh buat satu podcast khas untuk cerita tentang mabadi' asyarah. Ya, mungkin insya-Allah. Perintah menarik juga. Ya. Tapi mungkin Ustaz boleh yang pasal mabadi' asyarah ni untuk penonton ni dia ada 10 perkara yang perlu diketahui lah. Itu insya-Allah kita akan terang nanti, cuma kita sebut Ustaz Arif sebut mabadi' asyarah ni adalah 10 perkara yang perlu diketahui oleh pelajar sebelum dia nak masuk ilmu, nak menuntut ilmu supaya pengajian dia itu jadi tersusun dan berdisiplin, bukan merewang tak tahu hala lah. Berkenaan dengan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, saya sebut sikit lah berkenaan dengan beliau, dan saya tertarik dengan pembentangan Ustaz Omar. Saya tengok kan Ustaz Omar tu memang saya subhanallah detail, seorang akademik yang begitu ahli akademik yang berkaliber menerangkan tentang Abi Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat pada tahun 324 Hijrah. Dan beliau ada satu poin penting iaitu Imam Abil Hasan Asy'ari ini beliau sempat bersama belajar akidah yang sunnah. Akidah yang Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia siapa? Murid Imam Syafi'i, Zakaria As-Saji, Zakaria bin Muhammad As-Saji. Dan Zakaria bin Muhammad As-Saji ni murid pada siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' bin Sulaiman adalah murid Imam Syafi'i. Sanad dia tu. Bersambung. Imam Syafi'i anak Imam Malik. Anak murid Imam Malik. Imam Malik anak murid Nafi' Maula bin Umar. Ibn Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiranya sabit sanadnya itu, pengajiannya itu dengan dengan Rasulullah SAW berdasarkan sanad tersebut. Jadi kita nak sebut kata akidah Asy'ari ini disebabkan sanadnya tadi itu boleh untuk kita kata dia tidak membuat benda baru, bahkan dia hanya kita kata membentangkan akidah itu semula kepada umat, tetapi dengan bentuk yang bersesuaian dengan zaman itu kerana keperluan. Kerana keperluan itu mungkin kerana ada wujudnya ahli bid'ah, maka terpaksa didatangkan dalil untuk mematahkan ahli bid'ah. Zaman Asy'ari pun zaman Mu'tazilah. Ya, zaman Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi itu kita kata tajdid yang dilakukan. Nanti insya-Allah saya akan terang dari sisi yang lain makna tajdid. Sebab ada orang nama je tajdid kan. Tapi rupanya tafsir kan merosakkan orang. Minta maaf saya sebut ni kan. Habis awal pula kata terang kan. Terang okey insya-Allah. Baik, saya rasa satu penjelasan yang cukup ringkas tapi tuntas diberikan oleh Ustaz Faiz tadi berkenaan dengan tadi Ustaz Naki sebut tentang siapa Ahli Sunnah, dan Ustaz Faiz tambah sikit kenapa golongan-golongan lain tak dimasukkan ataupun tak dikaitkan dengan Ahli Sunnah. Dan saya rasa sangat jelaslah untuk kita para penonton untuk kita nak kenal secara umum. Ini medium yang kita buat ni medium untuk kita kenal secara umum sebagai satu pencetus lah. Untuk kita nak mengaji dengan lebih detail perlukan kepada disiplin pengajian yang lebih lebih detail ataupun lebih teratur, insya-Allah. Saya cukup dengan podcast saja. Cukup saja dengan podcast ni, tunggu jadi alim tak boleh dah. Baik, insya-Allah, alhamdulillah. Untuk seterusnya kita nak tanya berkenaan dengan konteks kita kat Malaysia. Kan? Konteks kita dekat Malaysia ni
Ustaz Naki, macam mana kita boleh katakan bahawa majoriti umat Islam kat Malaysia ni bermazhab dengan mazhab Al-Asyairah, sedangkan ramai di kalangan rakyat Malaysia ni didakwa tidak memahami pun perincian akidah Asyairah. Baik, terima kasih saudara moderator. Bagi menjawab soalan ini, sebenarnya pernyataan yang lebih tepat adalah majoriti umat Islam. Bukan sahaja majoriti rakyat Malaysia dan bukan sahaja majoriti rakyat Perlis ataupun rakyat Terengganu, tetapi majoriti umat Islam. Sejak buku lamanya, mereka berada di atas mazhab Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ya. Dan bagaimana kita nak menentukan sama ada siapakah yang dikira dalam sebagai majoriti tersebut. Jadi dalam menjawab soalan ini, yang dimaksudkan dengan majoriti itu adalah golongan-golongan ulama mujtahidin dan bukan golongan-golongan awam yang tidak mempunyai keilmuan yang mendalam tentang satu-satu bidang. Ya. Dan ini satu perbahasan yang masyhur dalam ilmu usul fiqh, yang mana satu perbahasannya, adakah pandangan orang awam diambil kira dalam perbahasan ijma'. Contoh orang awam ikhtilaf. Contoh ada seorang pakcik daripada negeri Kedah lah contohnya. Mengatakan bahawa arak ni halal. Dia sebut arak ni halal. Adakah dengan pernyataannya itu akan merubah ijma' umat yang mengatakan bahawa hukum arak itu adalah haram? Jadi pandangan yang sahih berkaitan perkara ini bahawa orang awam tidak mempunyai kesan dan juga impak kepada sesuatu perkara yang telah menjadi ijma' di sisi ulama. Dan ini apa yang saya petik daripada Alauddin Al-Mardawi dalam membincangkan tentang persoalan ini. Beliau menyebutkan la yu'tabaru qawlu 'amati fil ijma' indal ulama wa hadha huwa sahih wal mu'tamad alaih. Maksudnya adalah tidak diambil kira kata-kata orang awam pada perkara yang telah menjadi ijma' dalam kalangan ulama, dan pandangan ini pandangan yang sahih dan pandangan yang mu'tamad yang dipegang oleh majoriti para ulama. Jadi kiranya pergi buat interview kat orang awam tu itu walaupun 1 juta, walaupun 2 juta, dia tak valid. Sebab yang menjadi kiraan dalam majoriti adalah para ulama, orang alim lah, orang mujtahid. Jadi dari sudut ini kita tengok sejak daripada zaman terdahulu, ulama-ulama besar, mereka ni bermazhab dengan mazhab Asy'ariyah. Bahkan ada hadis yang musassal bil Asy'ariyah. Jadi pada setiap kurun tu ada ulama daripada kalangan Asy'ariyah. Dan kita tak pernah dengar pula musassal bil Wahabiyah. Memang tak ada. Jadi itulah maksudnya yang diambil kira dalam perkara ini. Di pandangan Ustaz Naki, kiranya inilah kalau buat poll di Facebook, contohnya Tuhan di langit ke, Tuhan bertempat ke, itu kiranya tak ni lah Ustaz Naki kan? Betul. Berkait dengan isu yang Ustaz Fatih sebutlah tadi, kita buat poll dan kita postkan di media sosial tentang satu-satu perbahasan yang rumit, yang kompleks, yang orang awam mereka ni tak perlu pun untuk tahu. Tak perlu pun, kalau mereka jahil perkara itu pun, dia tidak mengganggu keimanan mereka. Jadi sebagai alternatifnya, contohnya kalau ada seorang tokoh yang melakukan satu poll yang mengatakan bahawa orang awam dia cenderung kepada pandangan satu pihak. Jadi kita perlu melakukan satu poll yang lebih adil. Yang lebih soalan-soalan tu kena lebih adil lah. Soalan-soalan tu lebih tepat menggambarkan sesuatu mazhab dan bukan berdasarkan apa yang mereka sangka. Jadi contohnya kalau betul-betul kita nak buat pool itu, contoh kalaulah kita nak kontra balik apa yang mereka buat berkaitan dengan Al-Quran, sama ada Al-Quran itu kalamullah ataupun Al-Quran itu makhluk. Jadi orang awam memang dia akan pilih Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi
dan juga mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk dan menyandarkannya kepada pandangan Asy'ariyah, itu adalah perbahasan yang mungkin Ustaz Fatih akan sebut nantilah. Cuma secara ringkasnya, Kita pun tak ni kan secara terang-terangan secara kata terang-terangan Quran kita tu makhluk. kita tak akan sebut. Siapa-siapa pun yang takkan Ya. sebut perkara itu. Jadi pool itu adalah bias. Maksudnya dia tidak adil secara keseluruhan. Jadi kalau kita nak counter kepada pool itu, kita boleh buat contohnya Ada tempat. soalan yang pertama, contoh, adakah Allah berada di atas langit? Contohnya, itu yang pertama. Pilihan yang pertama. Yang kedua adalah, adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat? Jadi itu sebagai counter. Kita tak suruh untuk buat pool seperti itu. Tapi kalau diandaikan kita buat seperti itu, maka kita tengok bagaimana hasilnya. Jadi itu sekadar untuk kita counter kepada pool yang telah dibuat. Jadi apa yang nak disebutkan adalah perkara itu tidak valid. Cuma saya nak tambah sedikit berkaitan perkara ini. Apabila seorang itu dia adalah ulama mujtahidin, maka dia mewakili umat keseluruhannya. Ini apa yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Ibrahim AS dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah Ta'ala kata, Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Nabi Ibrahim seorang, satu individu. Tetapi disebabkan dia membawa kebenaran, dia memikul risalah dan juga sebagainya, kebenaran itu berkumpul pada dia. Jadi dia mewakili umat. Jadi apabila dia mengatakan satu perkataan, maka umat berada di atas perkataan tersebut. Dan itu adalah sandaran daripada Al-Quran. Dan juga satu lagi, saya suka untuk petik satu syair yang menyebutkan bahawa walaisa 'ala Allah bimustankirin an yajma'a al-'alama fi wahidin. Bukanlah satu perkara yang dimungkari, bukan satu yang dapat disangka untuk Allah Ta'ala menghimpunkan alam pada seorang individu. Jadi seorang mujtahid dengan keilmuannya, dengan kefaqihannya, dengan kedalaman ilmunya itu, dia mewakili umat. Jadi umat yang belakang ini sebagai muqallid mengikut kepada imamnya. Jadi yang imam itu yang diambil kira sebagai majoriti. Dan apabila kita lihat daripada keseluruhan itu, kebanyakan ataupun sebahagian besar daripada ulama umat adalah bermazhab daripada Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Ya, alhamdulillah, satu penerangan yang ringkas tapi cukup padat lah, ringkas dan padat daripada Ustaz Naki berkenaan dengan persoalan sebenarnya bukan sahaja majoriti umat Islam kat Malaysia, tapi kat seluruh alam. Kan, seluruh alam ni dia bermazhab dengan mazhab Asy'ariyah. Apa yang dimaksudkan dengan majoriti tu? Majoriti mujtahidin. Ya, baru dikira mereka ada hujah kan? Hujah dan ada kepakaran, ada kedalaman ilmu dan sebagainya. Baik, alhamdulillah Ustaz. Ustaz Naki dia terangkan tadi berkenaan dengan Asy'ariyah. Kita masih lagi nak cakap tentang kefahaman orang awam lah Ustaz. Ada dakwaan sebenarnya dia kata macam mana kita nak kata orang awam ni mazhab Asy'ari. Sifat 20 pun dia orang tak tahu. So betul kalau kita katakan orang awam ni kalau dia ni tak reti ataupun tak tahu sifat 20, dia kira tak beriman. Baik. Yang sebelum soalan tu tadi saya dah sebut tadi Zakaria bin Muhammad, saya tu silap lah. Bukan Zakaria bin Muhammad tapi Zakaria bin Yahya. Tadi awal tadi saya silap. Kebetulan lah. Okey. Berkenaan dengan masalah orang awam bermazhab Asy'ari. Ya. Pertama kita sebut orang awam dia akan ikut mazhab mufti. Yang dimaksudkan dengan mufti adalah ulama yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sebab apa? Tidak ada iktibar kalam mereka itu melainkan orang-orang yang pakar. Macam Ustaz Naki sebut tadi lah, mujtahidin. Dan maksud mujtahidin juga kita kata rendahkan sikit level dia itu adalah alim lah, ulama lah. Sebab mujtahid ni dia ada darjat kan, yang kita tahu dalam fiqh. Jadi bila kita tengok pondok-pondok yang mewakili masyarakat desa dan juga bandar, universiti dan sebagainya, bukan Indonesia, seluruh dunia, semuanya bermazhab
Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Dan saya suka singgung ada kalam Syekh almarhum Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah taala. Dia ada datang ke Azhar waktu tu tahun tak silap saya 2000 lepas Saurah kot, lepas revolusi. Sempat Saya sempat Nampak lah, Masya Allah. dan 2012 tak silap. Lepas tu dia kata, Asy'ari, awak nak kata apa kat Asy'ari? Asy'ari itu apa? Majoriti umat. 99% tak silap saya sebut, 99% umat ni Asy'ari. Deoban Asy'ari, Nahdlatul Ulama Asy'ari, Azhar Asy'ari, Qarawin Azhari, Jami' Tuni Azhari, Hadramaut Asy'ari. Jadi nak kata apa? Syekh Qaradawi menjadikan tempat i'tibar, tempat perkiraan adalah institusi dan ulama-ulamanya. Jadi awam tidak akan bertanya agama melainkan daripada apa? Institusi authority, memegang authority. Dari sebab tu kita sebut orang-orang awam ini bermazhab dengan mazhab mufti, dengan arti kata ulama yang ada di kawasan tersebut. Kemudian berkenaan dengan masalah apa? Orang awam tadi, orang awam tu juga dia kata sifat 20 tak tahu, kan? Maka adakah dia masih lagi beriman? Jadi kita kata di sini kalam Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata sifat 20 yang kita pelajari ini dia bagi salah satu daripada wasilah untuk memperkenalkan akidah. Tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas. Dia tak mesti bahawa dia kena tahu sifat 20 untuk dia beriman. Cuma sifat 20 kita sebut sayuria dan kita jauhi, ya. Eloklah untuk dia tahu kerana dapat membantu dia untuk apa, mengetahui urusan keimanan. Jadi Imam Al-Ghazali kata sesiapa yang menghadkan mengenal Allah Ta'ala itu kepada dalil-dalil kalam, maka dia telah menyempitkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pun sebenarnya tak pernah kata bahawasanya siapa tak mengaji apa, sifat 20 tak beriman, tidak. Cuma kita kata kena mengaji sifat 20 ini untuk apa? Untuk terlepas daripada apa? Daripada kekeliruan. Zaman sekarang ni zaman syubhat, kan, rosak masyarakat ini. Dan selamatkan daripada Syiah, selamatkan daripada Mujassimah, selamat daripada sekular, liberal dan sebagainya, mesti adanya sifat 20 untuk membantu. Boleh? Dan sifat 20 ni sebenarnya sangat-sangat bermanfaat lah kita sebut pada masyarakat. Kita pun daripada kecil lagi, saya ingat masa saya dekat kuliah dulu kat Azhar dulu, Syekh kagum lah kita ni budak Malaysia ni boleh hafal sifat 20 kan. Masa tu baru nak start belajar kan. Kita boleh sebab apa? Sebab kita ada nasyid. Itu kiranya tahu sebar semua orang tahu sifat 20. Cuba buat pool, tahu tak sifat 20? Mungkin dia tak ingat sifat 20. Kalau kita tanya nasyid mesti apa tahu. Mesti boleh ikut sebab dia. Cuma mungkin dan satu lagi Asy'ari ni saya nak tambah sikit lah. Dia sebenarnya ada mustawayat, ada level-level. Kita tidaklah kita kata macam ada baru ni orang kata orang awam mana boleh Asy'ari, sebab apa? Rumit. Tak, Asy'ari ni dia ada banyak level. Kalau siapa yang mengaji pengajian sifat 20 ni ataupun pengajian kitab ulama-ulama Asy'ari ni, Imam Dardir contohnya, dia ada kitab dipanggil akidah satu muka aja. Satu muka. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Mustafa Uqbawi. Sikit lah. Kemudian dia ada buat kitab Kharidah Bahiyah. Dan seterusnya dia ada kitab perbahasan tinggi tentang dipanggil irfan, itu lebih kepada ilmu akidah yang bersifat zauqi, maknanya lebih pada perasaan. Dan kita tengok Imam Sanusi, dia ada kitab-kitab kecil, Hafidah, silsilah Hafidah. Kemudian dia ada kitab apa lagi? Surah-surah. Dan semua tu tidak simple, mudah dipahami oleh semua orang. Semuanya ada peringkat-peringkat dia kan, Ustaz? Ya, dia ada peringkat-peringkat. Asas. Baca contoh kan, ada orang sebelum ni kata Quran detail dari segi Quran lafzi, lepas tu Quran nafsi, apa semua tu. Yang itu perbahasan tinggi lah.
Dan dalam kita kecil tak ada pun perbincangan macam tu. Ya. Kan? Jadi tidak ada simbol, tidak ada isu berkenaan dengan tidak ada orang awam berpegang dengan akidah yang ditulis oleh ulama Asy'ari kerana kerumitan. Itu sebenarnya pembohongan. Dakwaan Semata-mata. Ya. Bahkan ulama-ulama Asy'ari ini adalah mengarang kita-kita kecil yang memudahkan masyarakat. Peringkat asas untuk mereka hafal je, kita hafal. Sifat 20 tu kan. Kemudian ada perbahasan lagi detail terperinci berkenaan dengan perbahasan kalamiah-kalamiah yang menolak aliran-aliran menyeleweng ataupun ahli falsafah. Jadi saya nak tambah sedikit apa yang Ustaz Faiz sebut tadi. Teringat saya tentang satu perumpamaan, analogi yang diberikan para ulama bahawa ilmu kalam ni dia ibarat ubat bagi pesakit. Contoh kalau seorang pesakit tu dia mempunyai penyakit yang parah, maksudnya dia tak percaya Tuhan, dia tak boleh bayangkan bahawa Allah Ta'ala ni tidak bertempat, tidak bermasa dan juga sebagainya, maka di sana ilmu kalam datang sebagai ubat untuk menghilangkan syubhat yang ada dalam fikirannya. Kerana perkara-perkara ini kita tak boleh, contohnya kalau orang yang tidak percaya kepada Al-Quran dan juga hadis, untuk kita bacakan hadis Qul huwallahu ahad Allahu samad, itu tidak boleh kita buat seperti itu. Tapi kita perlu menggunakan hujah akal. Jadi ilmu kalam ini seperti ubat. Jadi kalau orang tu memerlukan ubat yang lebih, maka kita mengambil kadar yang sepatutnya diberikan kepada orang tersebut berdasarkan sakit. Tapi kalau dos tertentu untuk sesuai dengan penyakit. Tapi kalau orang awam yang tidak mempunyai penyakit, dia memang baca Quran, dia beriman itu adalah kalam Allah, dia beriman kepada Allah yang Maha Esa, bersifat dengan sifat kesempurnaan, suci daripada sifat-sifat kekurangan, maka kita katakan tak perlulah untuk dia mendalami, sehingga apabila dia mendalami tersebut menimbulkan perkara-perkara yang tidak perlu dia tahu. Jadi ini juga yang dipegang oleh para ulama al-Asy'ariyah dan juga para ulama akidah secara keseluruhannya, yang mana orang awam hanya diwajibkan untuk mengetahui dalil-dalil ijmali, dalil-dalil yang ringkas sahaja. Contoh, bagaimana kita tanya kepada orang awam, apa bukti Allah tu wujud? Maka dia kata alam ini dengan kecantikannya, dengan keindahannya, mesti ada sesuatu yang menciptanya. Dan itu adalah Allah. Maka itu dah mencukupi sebagai satu dalil yang ringkas yang menetapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bacakan satu perenggan yang menjelaskan perkara ini daripada Darul Ifta Urdun, Jabatan Mufti Jordan, yang menyebut bahawa wayam bari ayuk lama, hendaklah diketahui anna syar'a lam yushtarat ala mukallafi an ya'rifa Allah Ta'ala bin nazar tafsili. Hendaklah kita ketahui bahawa syarak tidak menuntut seseorang itu mengetahui tentang akidah, mengenal Allah dengan dalil-dalil tafsili fi dalail wal masail, bal aujaban nazara ijmali faqat. Bahkan syarak mewajibkan pandangan yang pemikiran yang ringkas sahaja, dalil-dalil yang ijmal sahaja. Wa huwa ma la yakhlu anhu awamun nas minal mukallafin. Dan perkara ini boleh siapa-siapa yang mencapai kepada perkara tersebut. Fa kulluhum yastadillu fi nafsihi wa illam yutalaffas bilisanihi. Jadi setiap orang itu dia ada dalil-dalil yang dia mungkinlah tak tahu mukhalafatul hawadis ke ataupun dengan istilah-istilah tu, tapi mereka tahu bahawa apakah akidah yang benar. Ala wujudillahi bihasabi mustawahu wa qudratih. Pada peringkatnya dan juga pada keupayaannya. Apa yang disebut oleh Syed Naqib Al-Attas ketika syarahan beliau, dia duduk di kampung nelayan. Dia ada satu cerita, dia sebut bahawa ada seorang orientalis datang ke negara kita yang mengatakan bahawa orang awam ni tak kenal pun siapa Tuhan tu. Mereka ni menyembah apa yang mereka tak tahu. Contohnya yang disebutkan seperti itu. Jadi kata Syed Naqib Al-Attas, apabila dia duduk dengan golongan nelayan tu, golongan nelayan ni kita tahu dia bukanlah intelektual, bukanlah tahap pemikirannya tinggi. Jadi apa yang seingat saya lah, sebab saya tak rujuk tadi, cuma apa yang disebutkan bahawa Allah Ta'ala sebut Allahu nurus samawati wal ard.
Allah tu adalah cahaya. Mhm. Adakah cahaya itu seperti cahaya lampu? Mhm. Adakah cahaya itu seperti cahaya api? Hmm. Tapi mereka kata tak, Bukan. bukan. Hmm. Jadi menunjukkan bahawa mereka faham, Dia faham. mereka tahu. Tapi mereka tak dapatlah nak ungkapkan daripada apa jargon-jargon ke apa dengan Ya, istilah-istilah betul. yang detail, yang complicated. Tapi mereka faham. Dengan sahaja mereka membaca Al-Quran, mereka dah tahu dah kandungan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apabila sebut nur samawati wal ard, bukanlah cahaya macam cahaya lampu dan juga sebagainya. Hmm. Jadi orang awam pada mengikut kepada peringkatnya. Kalau mereka mampu untuk masuk ke dalam perbahasan ilmu kalam, maka ahlan wa sahlan, maka digalakkan. Ya. Tapi kalau mereka dah cukup dengan apa yang mereka dapat daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, maka itu mencukupi bagi Memadai. mereka. Memadai. Memadai untuk orang awam. Masya Allah. Saya rasa jelas. Alhamdulillah. Dan ini yang sepatutnya saya kira membawa kepada soalan yang mungkin last lah kot, Ustaz, untuk kita punya sesi podcast kita pada kali ini, berkenaan dengan kaedah pengajaran dan juga pembelajaran ilmu akidah untuk masyarakat awam. Mungkin kalau kita boleh lihat daripada peringkat asas, sekolah rendah ke sekolah menengah dan sebagainya, mungkin Ustaz boleh kongsikan pandangan Ustaz, apakah kaedah yang terbaik untuk, ataupun antara kaedah yang boleh kita cuba aplikasikan untuk memahamkan orang tentang perbahasan ataupun asas ilmu akidah yang ada pada konteks semasa sekarang. Baik, sebetulnya kita sebenarnya dah masuk perbincangan Asy'ari dengan pembahasan kalam dan sebagainya. Ya. Pembahasan yang sedikit tinggi lah Tinggi. ataupun lebih pada akademik. Hmm. Cuma bila ditanya berkenaan dengan pembelajaran ilmu akidah sendiri, maka saya lebih suka untuk kedepankan pandangan guru kami, Maulana Syekh Hasan Al-Syafi'i. Ya. Dia menyebut kena dibezakan dua perkara. Bila kita bincang tentang akidah, mesti dibezakan antara dua perkara. Yang pertama, gharsul akidah. Yang kedua, darsul akidah. Yang pertama adalah gharsul akidah, bermaksud menyemai akidah itu di dalam jiwa masyarakat. Ya. Yang kedua, darsul akidah adalah apa? Mengkaji tentang apa? Akidah itu dengan perbahasannya, dengan istilahnya dan sebagainya. Maka dalam masyarakat, kita patut menekankan kepada sudut gharsul akidah. Yang ini dipanggil lebih utama, dan kita sebut, kalau kita nak buat pembandingan, gharsul akidah, metod gharsul akidah itu boleh diumpamakan sebagai makanan ruji, makanan asasi. Tapi kan darsul akidah lebih seperti Ustaz Aki sebut tadi, lebih pada istilah ubat itu. Baik, maka gharsul akidah semua kena ambil. Seperti mana makanan ruji tadi, semua kena makan. Tak ada benda ni maka tidak ada kekuatan. Maka gharsul akidah ini didapati dengan banyak cara. Ini Imam Al-Ghazali sebut dalam bab yang fasal yang kedua dalam kitab Qawaid Al-Qaid tentang tingkatan meningkat dari segi keyakinan, kepercayaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, urusan-urusan keagamaan ini. Maka yang pertama, perlu seseorang itu banyak meneliti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dengan apa? Duduk dengan orang-orang yang alim, mahir dan selok-belok perbahasan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka mereka ini mampu memudahkan menyampaikan kita kepada kefahaman Al-Quran dan juga Sunnah itu dengan cara yang tepat dan cepat. Tepat dan juga dan cepat. Itu kena ada. Jadi kena hadir majlis-majlis pengajian ilmu. Dan kemudian mesti melazimi amal ibadah. Dan kemudian yang ketiga, kita tengok cara perbahasan Al-Quran ini, dipanggil perbincangan Al-Quran, akidah dalam Al-Quran ini, dia bersifat universal. Universal maknanya mencakupi berbagai latar belakang masyarakat. Tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam Al-Quran sebut inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, pada perubahan langit dan juga bumi, dan pada siang dan malam, dan seterusnya itu adalah bukti bagi orang yang berakal, kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut.
Jadi bila kita membaca Al-Quran dan dipandu oleh ulama-ulama yang memahamkan sudut bagaimana melihat alam semesta untuk menambah keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Ya. maka dia akan apa? Menambah, kita kata apa? Semangat dia untuk apa? Melakukan amal ibadat, berbuat kebajikan dan rasa tenteram dengan dirinya sebagai orang mukmin yang bertuhankan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya bila ulama-ulama yang menghuraikan ayat tadi, dia kata apa? Awak tengok langit ini, bagaimana terbentang luas, bagaimana terisi dengan apa gas-gas oksigen, kemudian bagaimana ada awan yang menurunkan hujan. Ya. Ini adalah apa? Adalah nikmat yang Allah Taala sediakan untuk awak, dan satu nikmat yang diberi tanpa meminta apa-apa balasan. Itu tanda kasih Allah Subhanahu Wa Taala kepada awak, wahai manusia, gitu. Dan bila kita manusia tadi mendengar ucapan-ucapan yang diuraikan oleh gurunya tadi, memahamkan tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu adanya kasih Allah Subhanahu Wa Taala melalui saluran nikmat-nikmat tadi, dia akan merasa bersyukur, dia akan rasa beruntung, dan dia akan rasa apa? Di bawah inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bahagia. Nikmat. Nikmat sebab ada nikmat itu, sebab dia rasa dikasihi tadi tu. Itu sebab tu yang kita kata dia akan dalam jiwanya ada ghars, kita sebut tadi, disemai dengan akidah. Maka dengan akidah yang disemai tersebut, itulah yang menolak dia untuk melakukan amal soleh, untuk dia rasa ketenangan, untuk dia rasa kebahagiaan. Itu yang kita maksudkan dengan gharsul akidah. Adapun darsul akidah, maka itu kita kata lebih kepada pendekatan rasional. Rasional ni maknanya akademik lah. Maknanya ada istilahnya, ada susunan pendalilannya. Dan ini dipanggil apa? Kalau dalam setengah-setengah para ulama dipanggil perbahasan kalamiah. Kan? Jadi perbahasan kalamiah ni dia bersifat fardu kifayah, perlu ada pada umat Islam satu kelompok yang mahir untuk menjawab apa-apa penyelewengan. Kalau contoh dan mengurai kekusutan ni kepada orang-orang awam tadi tu. Orang awam tadi, kalau contoh kan, orang cuba macam dulu zaman Mu'tazilah, orang cuba meragukan, boleh ke tengok Allah Ta'ala? Allah ni qadim, kita ni hadis. Kan? Boleh ke? Kan? Jadi kita kata dijawab oleh apa? Ulama-ulama kita. Dia kata ada apa maksud tengok? Boleh? Dan adakah sesuatu yang hadis memustahilkan untuk mengetahui sesuatu yang apa? Sesuatu yang qadim dan sebagainya. Jadi dia mengurai satu persatu dari segi istilahnya, dari segi kaedahnya, dari segi pendalilannya, dari segi apa kekeliruannya. Jadi perkara-perkara tersebut berhajat kepada metodologi, berhajat kepada sumber, maknanya dalil-dalil ataupun kita bahan-bahan rujukan. Lepas tu berhajat kepada inilah keahlian. Orang tu dia biasa lama kan urusan tersebut. Jadi perkara berkenaan dengan ilmu kalam, saya sebut secara jelas tidak digalakkan untuk kita bawa di kalangan masyarakat. Maksudnya masyarakat awam. Kerana masyarakat awam ini kalau disibukkan dengan perkara ini, mereka akan terganggu kehidupan harian mereka. Contoh perbahasan amrun i'tibari, intizai, ikhtirai, ta'alluq dan sebagainya. Kita pun sebenarnya Tok Guru pun tak bahas detail benda tu kepada apa? Kepada masyarakat. Kan? Jadi kita kata perkara-perkara tersebut patutlah dikhususkan kepada apa? Kepada orang pada ahlinya, pada dikhususkan sebenarnya pada pelajar gitu yang betul-betul serius nak belajar. Tapi kalau pakcik-pakcik yang nak pergi norah kita dan masjid surau, kita lebih kepada gharsul akidah. Maknanya kepada mentadabbur ayat Al-Quran, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya menolak apa mereka untuk beramal. Itu pandangan dia lah. Dan selarilah dengan tema ataupun nama podcast kita, Ustaz. Kita terang. Terang dan bukan serang. Dan itulah peranan para agamawan kita untuk memberikan tumpuan juga kepada mad'u yang berada di Masjid Surau. Kita nak menyemai ilmu akidah, kita nak memperkenalkan Allah kepada mereka ini dengan ajaran ataupun dengan cara yang mudah untuk mereka faham. Tak perlu nak cerita dengan lebih detail, melainkan kepada
orang yang serius, Yeah. student serius, student fakulti Usuluddin misalnya kata, Yeah. kan? Baik, alhamdulillah. Ustaz Naki, ada nak Saya tambah? nak tambah sikit Ha. berkenaan dengan apa yang Ustaz Fatih bahagikan antara Rawsul Akidah dengan Darsul Akidah. Ya. Kalau kita tengok pada metodologi penulisan para ulama akidah yang terkemudian, mereka akan menyertakan perbahasan berkenaan tazkiyatun nafs di belakang daripada perbahasan akidah. Contohnya kita tengok dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Ya. Di belakang itu, selepas mana membincangkan tentang sifat 20 sebagainya, Imam Ad-Dardir mendatangkan perbahasan tentang penyucian jiwa, bagaimana untuk ikhlas, tawaduk dan juga sebagainya. Jadi mereka menyertakan sekali dalam satu kitab, apabila kita mempelajarinya itu dah terangkum dah sekali berkenaan dengan pengetahuan tentang akidah dan disertai dengan akhlak. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, antaranya dalam kitab Jawharatul Tauhid, di belakang itu Imam Al-Laqani mendatangkan perbahasan berkenaan dengan tasawuf. Dan apa yang saya nak ambil contoh pada poin ini adalah yang disebut oleh Imam Ibnu Juzai Al-Ghamnati dalam kitabnya Nurul Mubin. Ada diterbitkan di APT. Boleh dapatkan, ini sebagai promosi. Dalam kitab Nurul Mubin itu, selepas mana Imam Ibnu Juzai membentangkan tentang dalil-dalil kewujudan Allah dengan sifat-sifat Allah, Imam Ibnu Juzai mendatangkan 4 nasihat. 4 nasihat untuk kita lakukan, 2 nasihat untuk kita tinggalkan. 4 nasihat tu adalah yang pertama, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi di samping kita belajar ilmu-ilmu hujah-hujah akal ni, kita perlu memperkuatkan keimanan kita dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan membaca hadis itu, jiwa akan hidup. Hadis sahih lah. Hadis yang sahih dan hadis-hadis yang boleh diterima, makbul. Membaca hadis-hadis. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Juzai, kita membaca cerita-cerita salaf, golongan-golongan salaf, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana mereka mempertahankan agama, bagaimana ibadat mereka, bagaimana keikhlasan mereka, menuntut ilmu dan juga sebagainya. Jadi itu menghidupkan. Dan yang keempat adalah bertakwa kepada Allah, iaitu buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi kita dapat lihat bagaimana dalam mempelajari akidah disertakan sekali. Dan saya petik balik apa yang Ustaz Fatih sebut tadi berkenaan dengan Imam Al-Ghazali. Dia sebut dalam Al-Munqis, Munqis min ad-dalal, bahawa jika kita menyempitkan hidayah itu pada hujah akal saja ataupun pada nazar saja, maka kita telah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Jadi itu apa yang boleh kita praktikkanlah dari sudut pengajaran kita kepada golongan awam, supaya keimanan mereka ini terjaga dan juga terpelihara. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi saya rasa jelas kat sini para penonton berkenaan dengan kaedah pengajaran ataupun kaedah pembelajaran untuk masyarakat awam ataupun untuk golongan-golongan yang awam berkenaan dengan ilmu akidah ini. Jadi saya rasa jelas pendirian kita ataupun kita punya cadangan ataupun pandangan ada beza di antara orang yang nak belajar secara khusus dalam bidang akidah dan juga untuk masyarakat awam. Jadi ini perlu diberikan perhatian dan juga ini perlu difahamilah kenapa sebab sekarang ni kita nampak terlalu banyak sangat bincangan-bincangan yang detail mendalam ni terbawa-bawa ke tempat yang publik. Tempat yang publik tu jadi tak perlu pun sebenarnya masyarakat tahu. Kadang orang pun jadi pening dah. Orang jadi pening kan. Jadi kita mungkin lihat dari sudut yang positif lah. Bagaimana kita mahu lebih mengajarkan kepada orang awam, lebih memberi pencerahan dan juga pemahaman kepada masyarakat awam berkenaan dengan ilmu akidah yang merupakan teras dalam kehidupan seorang Muslim. Baik Ustaz, saya rasa sesi yang baik malam ini untuk episod yang kedua siri podcast Tanwir ataupun podcast terang. Mungkin few minutes lah, beberapa minit kan. Ustaz boleh bagi khulasah, Ustaz Faiz dan juga Ustaz Naki, khulasah ringkas berkenaan dengan sesi kita pada malam ini. Saya tak ada puasa lagi lah, dah luar. Jadi kita dapat simpulkan bahawa orang awam dia akan mengikut kepada kadar kemampuannya lah. Dan kita tidak memaksa untuk orang awam ni kena wajib mempelajari sifat 20, kalau tak imannya tak sah, maka itu satu dakwaan. Dan apa yang disebutkan oleh
sesetengah kelompok yang sandarkan apa yang tidak disebut oleh golongan Asy'ariyah dan mentertawakannya. Sesungguhnya mereka ni mentertawakan kepada kejahilan mereka sendiri, Ya. tapi bukan Betul. kepada apa yang dipegang oleh golongan Asy'ariyah. Itu saja. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Naki. Dan kita boleh recap secara ringkas. Daripada awal tadi kita berbicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah, siapa Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga siapa Imam Al-Asy'ari, kan, bagaimana proses ataupun latar belakang Imam Asy'ari, dan juga berkenaan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hubung kait antara pemahaman masyarakat awam dengan apa itu akidah Imam Asy'ari juga disentuh oleh Ustaz Fatih tadi. Dan saya kira sesi yang kita adakan pada malam ini sedikit sebanyak dapat atau mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat, kepada para penonton berkenaan apa yang kita bawakan, isu yang kita bawakan pada malam ini. Alhamdulillah. Dan insya-Allah saya kira setakat itu sahaja untuk sesi kita, podcast kita pada malam ini. Semoga kita dapat kefahaman yang baik berkenaan dengan hal yang kita kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Dan semoga kita bertemu lagi pada siri podcast yang akan datang pula. Kita akan cuba untuk bawa dan juga sajikan kepada para penonton, kepada tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan isu-isu semasa dalam konteks yang santai, namun masih lagi dalam disiplin ilmu yang sahih, insya-Allah. Dan kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang, siri podcast Tanwir, kita terang bukan serang. Sekian sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.